Okay, hai kepada semua penonton Facebook Live malam ini dengan Sunway Specialist Cantik Damansara. Sekali lagi saya Bella. Bersama sesi Facebook Live malam ini adalah Dr. Malisa Ami, pakar pruning oftalmologi dan pediatric ophthalmology di Sunway Specialist Cantik Damansara. Dr. First of all, terima kasih banyak sebab join Facebook Live malam ni, Dr. Spend your time on your weekday untuk kita educate penonton kita mengenai topik yang kita akan bincang malam ni adalah mitos dan fakta katarak. Okey doktor. So katarak ialah suatu keadaan di mana kanta mata yang jernih menjadi keruh, betul? Ya, betul. Okay. Seumpama macam tingkap yang sebahagiannya dah kotor, diselaputi kotoran, okey? Dan katarak adalah punca utama kebutaan yang boleh dibolehkan. Correct me if I'm wrong, doktor? Ya, betul. Betul Dan katarak perlu dibuang sekiranya kekurangan penglihatan menjejaskan aktiviti harian pesakit seperti memandu, membaca ataupun tonton TV. Alright. Okay, dan doktor, di zaman teknologi yang canggih sekarang 2021 ni sangat mudah untuk kita Google je everything. Any information yang kita nak cari, kita just Google, and in fact ada setengah orang yang boleh share information juga if diorang lebih advance daripada kita lah. Sebab Bella pun tak tahu nak share informasi macam mana kan sendiri. Okey, dan doktor, dan tentang katarak ni pelbagai mitos yang kita boleh lihat di internet. Right? So malam ni cara kita akan buat perbincangan ni adalah Bella akan tanya doktor mitos-mitos yang Bella jumpa di internet, di Google dan sebagainya, dan mungkin doktor boleh perbetulkan adakah ia adalah satu mitos ataupun fakta tentang katarak. Okay? Doktor, so boleh kita mulakan dengan mitos yang pertama? Yes, boleh. Okay doktor. Kebanyakannya orang kalau kita Google, certain page akan tulis katarak adalah ketumbuhan. Betul ke tak? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih Bella menjemput saya untuk sesi mengenai katarak malam ni ya. So the first soalan pertama adalah katarak suatu ketumbuhan. So selalunya bila kita bercakap mengenai ketumbuhan, selalunya orang bermaksudkan ketumbuhan tu seperti kanser ataupun tumor. Yang tumbuh lah ya. So ini gambar model mata. So saya nak tunjuk balik apa yang Bella katakan tadi berkenaan katarak ialah kanta yang telah keruh. So mata kita ada bahagian depan mata, tingkap yang jernih nama dia kornea, dan di bahagian tengah ni adalah kanta mata. So katarak adalah bila kanta mata ni daripada jernih, ya, dia akan menjadi keruh, ya. So yang itu yang Bella kata tadi, dia cahaya tak boleh menembusi dan penglihatan boleh. So katarak ini adalah proses di mana kanta yang jernih dia menjadi keruh, tapi dia bukan satu ketumbuhan, dia bukan tumor atau kanser yang tumbuh dalam katarak. Dia adalah disebabkan penukaran ciri-ciri katarak itu daripada protein yang jernih dia menjadi protein yang keruh disebabkan faktor seperti penuaan, dan beberapa faktor yang boleh mempercepat katarak ialah seperti penyakit kencing manis, jika seseorang tu merokok, jika ada sebelum ini ada kesan trauma pada mata, ya, kemalangan yang trauma pada mata, menghentak bola mata boleh menyebabkan katarak. Penyakit mata seperti yang menyebabkan radangan di dalam mata, dan juga setengah-setengah penyakit genetik, dan ini selalunya berlaku pada kanak-kanak, ya, pada bayi. Saya harap tu dapat. So tak apa, satu soalan yang Bella tanya mengenai statement Dr. Barsha kata adalah untuk soalan mitos yang kejap lagi yang Bella akan tanya doktor. Okay? Soalan mitos yang kedua. Okay, mitos kedua yang dikatakan adalah ubat titis ataupun eye drop boleh melarutkan katarak. Boleh, I think, mencairkan selaput katarak tu. Betul ke tak, doktor? Okey. Setakat ini tiada ubat titis mata ataupun ubat suplemen yang kita makan yang boleh melarutkan katarak secara berkesan yang dapat dibuktikan oleh kajian yang besar dan terperinci.
dalam teorinya dalam teori memang ada beberapa chemical ataupun bahan-bahan kimia yang boleh melarutkan katarak, tetapi sekarang ni dia belum boleh dalam bentuk titisan air mata yang dapat menembus ke dalam mata dan dapat melarutkan katarak. So ia masih dalam kajian, tapi dalam pasaran belum ada lagi. So sekarang ni kalau ada supplements yang orang kata boleh menjernihkan katarak tu tidak dibuktikan Sarankan. sepenuhnya oleh kajian saintifik sekarang ni lah. Ya. Okey. Dan doktor pakar mata sendiri dah agree kan? Yang memang tak ada eye drop boleh larutkan katarak tu, betul-betul. Yes, and sekarang ni memang kita punya tahap teknologi sekarang ni doktor pakar mata, semua badan-badan doktor pakar mata seluruh dunia masih menyarankan pembedahan katarak adalah rawatan yang paling berkesan yang memerlukannya. Ya. Okey, tadi doktor ada mengatakan bahawa sesetengah katarak boleh terjadi dalam kanak-kanak. Okay. So dan mitos yang sering diperkatakan juga adalah katarak hanya berlaku kepada orang tua. Mungkin doktor boleh explain lebih lanjut on mengenai ini? Okay. So memang kebanyakan kes katarak majoritinya disebabkan proses penuaan dan dan golongan yang paling terlibat ialah golongan yang berusia tua. Tapi ada segelintir katarak, jenis-jenis katarak yang boleh berlaku pada bayi, yang berlaku dalam janin lagi, dalam kandungan di perut ibu disebabkan faktor-faktor seperti jangkitan kuman di dalam janin ataupun faktor-faktor genetik, ya. Dan itu kita panggil congenital cataract. Ada juga beberapa katarak yang berlaku bila budak berumur tua sikit, bukan dari bayi ataupun orang yang berusia muda. So yang ini boleh berkaitan dengan kesan genetik ataupun jika ada penyakit mata yang menyebabkan radangan dalam mata dan penyakit-penyakit lain, penyakit mata yang lain yang boleh mendatangkan katarak. Dan untuk orang muda, orang dewasa yang muda, jika mereka menggunakan ubat steroid yang berpanjangan, yang itu juga boleh menyebabkan katarak dan juga akibat trauma. So yang semua tu boleh menyebabkan katarak pada usia yang muda sikit. Yang lebih muda. Okay, alright. So mitos seterusnya doktor adalah pembedahan katarak hanya dilakukan bila katarak tu dah jadi matang ataupun masak. Okay. Selalunya doktor pakar mata akan menyarankan pembedahan dilakukan apabila tahap penglihatan berkurangan yang boleh dia memberi kesan kepada aktiviti harian seperti memandu. So kalau memandu dan banyak silau pada waktu malam, tak boleh nampak kabur bila nak membaca papan tanda. Kalau membaca pada waktu malam memerlukan cahaya yang lebih terang. Kalau orang yang pakai cermin mata asyik berubah, kena selalu tukar. So pembedahan mata perlu dilakukan apabila penglihatan telah terjejas dan memberi kesan kepada aktiviti harian. Kalau nak kata tunggu katarak masak, kita seharusnya elakkan daripada menunggu sampai katarak tu menjadi terlalu matang. Bila dia terlalu matang, katarak tu adalah lebih keras dan risiko komplikasi pembedahan adalah lebih tinggi dalam kes-kes pembedahan katarak yang keras, ya. So pembedahan perlulah dilakukan pada waktu yang bersesuaian. Tak semestinya kena tunggu matang sampai matang. Kalau sampai nampak katarak, anak mata tu nampak putih, yang tu sangat matang, yang tu dah. Mungkin doktor boleh share sikit lah informasi macam mana orang nak bezakan katarak yang dah terlalu matang ataupun katarak tu baru terjadi. Itulah masa yang terbaik untuk orang lakukan pembedahan katarak.
Okay. Memang cataract ni dia sebab dia berlaku secara perlahan-lahan dan kadang-kadang pesakit tak perasan pun penglihatan mereka dah berkurangan. So salah satunya ialah kalau umur dah 60 lebih, bolehlah pergi ke klinik optometri atau klinik mata untuk menjalani saringan penglihatan. Nak tengok tahap penglihatan kalau normal atau tidak. Satu lagi kalau nak cek sendiri pun boleh dengan cek satu mata tutup satu mata dan tengok papan tanda yang jauh, tengok boleh baca ke tak dan kabur. Sebab selalunya cataract ni dia tak satu mata boleh mempunyai cataract yang lebih daripada mata yang lagi satu. So penglihatan yang kurang pada satu mata kadang tak perasan sebab kita boleh guna lagi satu mata kan. So bila cek penglihatan memang kena cek satu persatu lah, baru boleh baru kita perasan. Baru dia perasan. Okay. So mitos seterusnya adalah doktor orang cakap pesakit akan merasa kesakitan semasa pembedahan dan memakan masa yang panjang untuk pulih. Betul ke tak? Okey. Alhamdulillah ya sekarang ni teknologi pembedahan mata adalah tahap yang boleh kira canggih jugalah ya. So pembedahan mata taklah lama. Selalunya kalau yang straightforward cataract yang tak ada masalah lain dalam 15 minit 30 minit boleh siap. Dan kita guna peralatan yang moden yang dapat memecahkan cataract tu dengan efisien dan cepat. Tentang pembedahan tu berkenaan pembedahan tu jika dia sakit ke tak, kebanyakan pembedahan cataract dilakukan dengan ubat bius titis mata je. Tak semestinya kena ubat bius am di mana pesakit diberi ubat tidur untuk melalikan pesakit. Sesetengah pesakit kalau dia jenis yang gementar dan dia punya tahap untuk mendapat sakit tu terlalu rendah, macam dia cepat rasa sakit dan dia gemetar, doktor pakai mata boleh bagi injection di mata untuk kebaskan mata dan supaya pesakit tu lebih selesa. Tapi kebanyakan pembedahan cataract adalah dengan menggunakan ubat titis, ubat lali, ubat anestesia secara ubat titis mata sahaja. Dan so doktor tadi sebenarnya tak adalah lama pun operation tu doktor. Ya. Dan cataract tu boleh dilakukan sebagai day care saja, betul? Ya, betul. Sakit tak payah tidak perlu untuk tidur stay overnight dekat hospital. Tapi melainkan kalau ada complication lah. Ya. Tapi ini pun most of the facility untuk pembedahan cataract memang melakukan melalui daycare sahajalah. Okay, alright. So kita pergi ke mitos yang seterusnya. Yang mengatakan pesakit masih perlu memakai cermin mata ataupun spek selepas pembedahan. Okay. Memakai cermin mata untuk selepas pembedahan pada 10-15 tahun dahulu, bila kantang mata implan yang kita masukkan tu, kita boleh teknologi pada masa itu boleh membuat penglihatan jauh saja yang terang dan penglihatan dekat tak kurang jelas dan masih memerlukan kacamata untuk membaca. Tapi sekarang ada beberapa pilihan untuk kantang implan di mana penglihatan terang dan jelas boleh untuk pemandangan jauh, pemandangan intermediate dan juga pemandangan dekat itu membaca. So untuk pesakit yang ingin mempunyai penglihatan yang jelas
pada semua pemandangan dekat dan jauh, dan option implan mata yang kita panggil trifocal intraocular lens atau multifocal intraocular lens boleh dipilih lah untuk option ini. Tak semestinya lepas operation perlu memakai cermin mata. Akan tetapi bila kita membuat cataract operation dan meletak implan, segala calculations atau ukuran berdasarkan bentuk bola mata pada masa itu. So kalau dalam beberapa tahun jika ada perubahan pada permukaan mata, permukaan kornea dan boleh menyebabkan rabun astigmatism atau rabun silau, ataupun dan pada masa itu mungkin cermin mata diperlukan. So lepas pembedahan tu doktor akan advise lah kepada pesakit juga sama ada diorang perlukan spek yang jenis macam mana, sama ada pemandangan dekat atau pemandangan jauh. Sebelum operation kita akan bincanglah apakah keperluan pesakit dan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka mampu juga. Sebab cataract implan-implan yang baru-baru ni memanglah kos dia lain daripada implan yang monofocal sahaja. Okey, buat penonton kita yang sedang menonton Facebook Live ni, kita dah nak habis kepada sesi soal jawab mitos dengan fakta daripada Dr. Marissa. So kalau sesiapa yang ada soalan boleh boleh komen dekat comment section dan kejap lagi saya akan bacakan, doktor akan jawab soalan anda. Okey, alright doktor. Mitos yang terakhir yang Bella jumpa dekat Google adalah cataract boleh tumbuh balik lepas operation. Betul ke tak doktor? Okey, cataract yang kanta yang keruh tu dah dibuang, dia tak bolehlah tumbuh balik. Tetapi saya tunjuk gambar model mata lain sekali ya. So bila yang ini kanta yang telah diletak implan di dalam ya. So kanta di dalam mata kita, kanta ni dia dalam kantung, bag dia sendiri yang berada di tengah mata ni. So bila operation cataract, kantung atau bag tu masih dikekalkan. So permukaan bag tu akan dibuka, cataract akan dipecahkan dan dikeluarkan dan kanta baru implan akan masuk di dalam kantung atau bag yang natural tu. So kalau orang kata cataract tu datang balik, selalunya disebabkan permukaan belakang bag yang natural itu, kantung itu dah menjadi kabur disebabkan beberapa faktor. Tak semua orang akan mendapat komplikasi itu, tapi ada juga setengah yang mendapat komplikasi itu dinamakan posterior capsule opacification. Jika ia berlaku dan penglihatan terjejas, ia boleh dirawat dengan rawatan laser di klinik yang boleh membuat pembukaan di kanta itu supaya cahaya boleh masuk balik. Okay, so does it mean yang diorang memerlukan pembedahan lagi sekali doktor kalau terjadi macam tu? Itu yang saya kata. Selalunya kita guna laser sahaja, bukannya laser sahaja. Tak ya operation balik lah. Bukan operation yang invasif lah, tak ada masuk dalam mata, diguna laser sahaja. Mesin laser daripada luar. Alright. So itu sahaja soalan mitos yang Bella dah sediakan untuk Dr. Marissa. Okay, Bella rasa kita punya penonton segan kot nak tanya dekat soalan komen ni, tapi sebab kita dah post kan yang kita akan adakan Facebook Live ni daripada minggu lepas, so kita dah receive few question ataupun komen di private message Facebook Sawi Specialist Center Damansara. So soalan pertama, antara soalan yang kami terima sebelum Facebook Live session ni adalah daripada Encik Haziq. Apakah beza silau dan cataract, doktor? Apakah perbezaan silau dan cataract? Okay. Saya rasalah
maksud dia ialah rabun silau dan apakah beza antara rabun silau dan cataract. So cataract seperti saya jelaskan tadi, kanta di dalam mata tu menjadi keruh dan tak jernih ya. Rabun silau ialah apabila sekali lagi saya guna my favorite model mata ni. Pembukaan dah famous dah doktor punya model. Pembukaan mata ni yang tingkat jernih ni kita panggil kornea. Dia tidak sekata, tidak bulat seperti bola sepak, dia boleh menjadi macam melonjong macam bola rugby. So bila itu berlaku, cahaya tu tak dapat difokuskan pada satu titik yang tepat. So ini dinamakan rabun silau atau astigmatism. Astigmatism atau rabun silau boleh diperbentukkan dengan secara mudahnya dengan cermin mata ataupun sekarang ada rawatan laser vision correction seperti LASIK, SMILE dan seterusnya. Cataract adalah kanta mata di dalam mata tu kanta yang keruh. Tapi cataract boleh menyebabkan gejala silau. Itu berlainan. Gejala silau tu is kita melihat satu poin cahaya dia pecah, dia tak bulat ya, dia macam pecah macam star ataupun dia memanjang ya, macam paling mudah sekali example is kalau kita driving malam bila ada kereta dari hadapan kan yang datang lampu dia tu kadang-kadang kan terlalu terang dan pecah, itulah macam kita panggil gejala silau, it's a symptom. Rabun silau is penyakit mata iaitu astigmatism. Saya harap apa yang itu boleh menjawab soalan tu lah. Itu pada saya lah. Okey, soalan seterusnya yang kami terima di private message Facebook adalah daripada Siti Nur. Okey, dia ceritakan sedikit kisah doktor. Ayah dia duduk seorang dekat rumah. And dia punya vision dan penglihatan ayah saya tidak berapa baik. Bolehkah dia datang untuk melakukan pembedahan tu sekarang? Pembedahan sekarang? Ketika pandemik ni. Okey. Saya cuba nak memahami soalan ya. So ayah yang tengah tinggal seorang di rumah dan penglihatan kabur dan bolehkah dia menjalankan pembedahan cataract ketika ini? Mungkin dia risau disebabkan sekarang ni tengah wabak COVID-19 ya. So selalunya secara amnya kalau bila pembedahan cataract harus dilakukan ialah apabila penglihatan telah terjejaslah, penglihatan kabur dan menjejas, macam saya kata tadi, menjejaskan aktiviti harian. Memang kita risaulah sekarang ni tengah wabak pandemik. Orang risau takut kalau ada risiko jangkitan penyakit COVID-19. Selalunya kita akan mengikut saranan kerajaan ya, macam level MCO ataupun PKP, apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan. So masa sekarang ini perawatan pesakit untuk datang mendapatkan rawatan di hospital dan di klinik masih dibenarkan. Yang saya satu lagi kita kena balance, selalu dalam perubatan kita kena balance the risk and the benefits. So the risiko sini ialah satu, risiko jangkitan COVID-19 dan lagi satu risiko kalau cataract tu pembedahan cataract tak dilakukan, penglihatan terjejas dan pesakit tu tinggal seorang di rumah, memang ada risiko seperti kejatuhan. Dia boleh jatuh, orang tua kalau jatuh, kalau sebab orang tua tulang lagi rapuh, memang ada risiko boleh dapat fracture, keretakan tulang. So kena balance lah. Ini susah nak jawab until kita tahu what is the level of apakah tahap penglihatan sangat teruk ke apa ke. Tapi secara amnya saya try jawab lah. So itu yang kena balance between risiko kalau tak buat dengan risiko kalau buat ya. Tapi dengan saying that
semua fasiliti kesihatan memang menjaga SOP untuk COVID-19 pada waktu ini, sebab kita memang tak ingin mengurangkan kadar kejangkitan pada COVID-19. So kalau di San Medara kalau apa-apa pun pemudahan yang ingin dilakukan, pesakit harus melakukan COVID test dulu, sekurang-kurangnya selebat-lebatnya 2 hari sebelum, selebat-lebatnya ke at least 2 days lah, 2 hari sebelum pembedahan, dan kita memastikan kes-kes pembedahan tidak dilakukan secara banyak dalam satu sesi. SOP untuk penyah kuman dan semuanya kita jagalah, ya. Dan saya percaya semua fasiliti kesihatan menjaga SOP. Ya, melakukan itu. Sama seperti dekat Sarawak Specialist Center Damansara, betul doktor? So kalau diorang, kalau Siti Nur nak bawa ayah dia jumpa doktor pada masa ini, bolehlah buat appointment, and then from there dia boleh, nanti doktor akan advise lah sama ada ayah dia memang perlu buat pembedahan katarak sekarang ataupun boleh tunggu, betul doktor? Kita tengok dulu vision ayah dia. Ya? Yeah? Okay, alright, kita dah dapat komen, question dekat ruang komen kita. Okay, daripada Khairuddin Karim. Betul ke semakin umur meningkat, rabun jauh akan berkurang, doktor? Lari topik sikit tapi mungkin, yes. Kalau disebabkan cataract, dia boleh, ya, kalau seorang yang sebelum ni rabun jauh, jika cataract berlaku, rabun jauh tu boleh berkurang, okey, disebabkan ialah kantar tu lebih tebal, dan ini yang kita panggil, some people panggil second sight, ya. Tapi walaupun rabun jauh tu berkurang, kualiti penglihatan tu mungkin tidak sama disebabkan dia dah kantar tu dah keruh, so penglihatan tu lagi dim, kabur, dan dia punya contrast sensitivity pun tak tinggi, ya. Kalau macam masa time senja, mungkin penglihatan tu tak jelas sangat, ya. Saya harap itu menjawab soalan Cik Khairuddin, ya. Okey, soalan seterusnya daripada Hazira. Bolehkah pembedahan katarak dilakukan untuk kedua-dua mata pada masa yang sama atau perlu menjalani satu mata at a time, one eye at a time, doktor? Selalunya doktor pakar mata akan sarankan buat satu pembedahan satu mata dahulu sebelum buat mata yang lagi dulu. Sebab nak risiko yang selalunya kalau buat dua-dua mata is kalau masa operation jangkitan kuman berlaku pada satu mata disebabkan kontaminasi ke apa ke. Kalau dilakukan pada waktu yang sama, takut jangkitan kuman mata lagi satu pun dapat jangkitan kuman yang serius. So kalau dua-dua dapat jangkitan mata kuman, kita panggil endophthalmitis yang serius, dan risiko untuk penglihatan terjejas untuk dua-dua mata dan tinggi. Tapi risk itu adalah theoretical. Selalunya kalau disebabkan faktor-faktor tertentu yang menyebabkan doktor pakar mata terpaksa buat dua-dua mata sekali, kita akan memastikan we treat each eye macam orang pesakit lain. Maknanya cuci satu mata, buat operation, lepas tu buang semua, lepas tu baru macam buat mata yang lain, ya. Lagi dia macam bukanlah serentak buat dua-dua mata, doktor? Yes, bukanlah serentak. Dia ada treat satu each eye differently, macam as if ada dua patient yang datang, ya. Peralatan pun ditukar semualah, ya, bukan guna peralatan yang sama. Another risiko kalau buat dua-dua mata sekali is bila kita letak implan mata, dia berdasarkan kita punya calculations dan scan sebelum operation. Pre-operative assessment tu ada beberapa scan yang kita buat untuk mengira apakah power implant yang kita nak masukkan dalam mata, ya. Jika scan tu tak 100% tepat, kalau kita buat dua-dua mata sekali, kalau dia lari, dua-dua mata boleh lari. So kalau buat satu mata dulu, kalau ada masalah, nampak dia lari, dan kita boleh adjust for the second eye. Kalau kita ada masa lah kan, the gap, ada gap between the two surgery. Kalau buat dua-dua, then adalah risiko, theoretically ada risiko tu. Tapi sekarang
one thing good, machine yang buat calculations ni sekarang semakin canggih dan lebih tepat daripada mesin dulu-dulu. So risiko tu masih ada tapi sangat rendah lah. So setengah doktor pakar mata memang macam saya pun pernah buat 2 mata sekali tapi atas faktor-faktor tertentu. Okey, harap tu menjawab soalan Hazirah tadi. Okey, soalan seterusnya daripada Dahlia. Dr. Malisa Ami, ada kaitan ke rabun dekat dengan pembentukan katarak? Sebab bila kita meningkat usia, kita akan dapat rabun dekat. Adakah katarak ini lebih banyak pada yang rabun dekat? Lebih senang terjadi kepada orang yang ada rabun dekat pun? Boleh ulang soalan tu sekali? Boleh. Okey, ada kaitan ke rabun dekat dengan pembentukan katarak, dengan katarak punya kejadian, okey? Sebab bila kita meningkat usia, kita akan dapat rabun dekat. Adakah katarak ni lebih banyak pada yang rabun dekat? Senang lagi efek dia kepada orang yang rabun dekat. Rabun dekat pun kita kena tengok apa dimaksudkan dengan rabun dekat. Okey, kalau rabun dekat yang bermula dari kecil, setengah orang dia ada rabun dekat dari masa umur daripada kecil, selalunya bola mata tu lagi kecil dan lagi pendek. Kadar proses katarak untuk berlaku untuk mata-mata ni tak adalah sangat beza dengan mereka yang rabun jauh ya. Kalau dia refer rabun dekat tu bermaksud presbyopia, iaitu rabun dekat bila kita dah tua. Okay, rabun dekat bila kita tua sebab otot fokus mata kita panggil accommodation tu berkurangan bila umur meningkat 40 tahun ke atas ya, disebabkan otot tu dah tak kuat untuk fokus, dia dah penat lah. So kita panggil presbyopia. Dan bila presbyopia berlaku memang rabun dekat tak nampak dekat ya. So both is proses penuaan. So tak semestinya mereka yang dapat presbyopia tu ada risiko untuk mendapat katarak yang lebih cepat. Akan tetapi jika ada katarak dan presbyopia, pembedahan katarak boleh dilakukan, dan jika implan multifocal atau trifocal digunakan, lens kanta yang boleh memberi penglihatan jelas untuk dekat dan jauh, dan so that one will dapat menyelesaikan kedua-dua masalah sekali. Okey, mungkin doktor boleh jelaskan lagi apa beza untuk orang cek untuk rabun dekat atau rabun jauh dengan yang katarak. Sebab ada satu soalan yang kita terima daripada Selva, apakah screening ataupun apakah screening yang ada untuk katarak, doktor? Sebab kita dapat few questions daripada penonton kita sebab diorang tak tahu beza sama ada kaya katarak ataupun yang ada rabun. Okey. Selalunya orang dia kalau rabun dekat sahaja disebabkan presbyopia, disebabkan otot fokus tu dah lemah, penglihatan dia untuk tengok jauh tak terjejas. Dia still masih boleh nampak dengan jelas pemandangan jauh, tapi masa nak membaca dan melihat benda dekat, dia kena jauhkan sedikit. Okey, untuk melihat lebih jelas. Itu selalu presbyopia lah. Kalau katarak, dia both, pemandangan jauh, pemandangan dekat pun akan kabur. Maknanya dia tak sharp, the vision is blur, dia tak jelas dan dia macam kabur dan macam dim lah. Saya harap tu menjawab soalan. Tapi yang tadi yang Encik Sahabat tanya, apakah screening yang ada untuk katarak, doktor? Screening menjalankan ujian penglihatan mata. Daripada melihat bila tahap penglihatan tu sudah kurang, tidak pada paras normal, dan lepas tu mestilah melakukan pemeriksaan mata oleh doktor pakar mata ataupun setengah optometris. Dia boleh check kalau dia ada peralatannya, nak tengok kalau ada katarak di mata. So memang kena membuatkan pemeriksaan mata untuk mengetahui jika ada katarak atau tidak. Dia apa-apa pun memang kena buat screening.
Betul, doktor. Okey. Soalan yang daripada sini doktor adalah daripada Nadia. Bahaya tak kalau cataract itu tidak dibuang? Okey. Um, kalau kalau cataract, bila cataract berlaku, kantang tu dia akan jadi gemuk, lagi tebal ya. Dia jadi tebal, dia boleh jadi Hmm. gemuk. Untuk setengah bola mata yang berisiko, ini boleh menyebabkan glaukoma. Lagi sekali saya tunjuk model mata. Model Okey. mata doktor ni Bella suka lah. Okey. Ini kata cataract, kata di tengah mata. Uh, Mata kita ada mengeluarkan cecair dalam mata dan cecair itu akan dikeluarkan secara fisiologikal lah, secara normal ya. So longkang di mana cecair itu keluar daripada mata ialah di keliling sini ya, di keliling sini. So jika kanta katarak tu terlalu tebal, dia ke depan, dia boleh menyempitkan longkang tu, menyebabkan longkang tu sempit dan kecil dan narrow. Dan jika ia berlaku, dia boleh tutup langsung longkang tu, menyebabkan tekanan dalam mata tinggi, dan ini dipanggilkan penyakit glaukoma lah, secondary glaukoma disebabkan katarak ya. So itu satu. Kalau katarak tak dibuang, the only thing is dia akan menjejaskan penglihatan. Kalau tunggu lama sangat seperti saya kata tadi, komplikasi untuk pembedahan katarak bila dilakukan bila katarak itu sangat keras, boleh mendatangkan komplikasi yang boleh menjejaskan penglihatan. Seperti kornea depan ni boleh bengkak disebabkan kanta sangat keras, dia boleh menyebabkan trauma pada bahagian kanta mata, ataupun komplikasi yang katarak, bad katarak itu boleh pecah dan katarak itu jatuh ke belakang dan memerlukan pembedahan lain pula yang untuk mengeluarkan kanta tu. So ya, saya tak adalah syarat, it depends on the tahap penglihatan untuk bila untuk buat katarak. Dan jika dibiarkan, kalau nak buat pada pada beberapa 10 tahun yang akan datang kan, takut dia keras sangat dan ada risiko lain. So daripada satu keadaan mata, nanti kalau kita biar lama nanti dapat banyak lagi komplikasi yang lain. Saya conclusion tu. Okay doktor, kita dah nak sampai ke hujung masa. Kita boleh jawab satu lagi soalan. Daripada satulah soalan soalan terakhir daripada penonton kita, daripada Cik Azim. Apakah kesan jangka masa panjang sekiranya pembedahan katarak tidak dilakukan? Thank you. I think ini soalan yang similar dengan yang doktor baru jawabkan ya. Okay, doktor boleh conclude lagi sekali lah apa risk kalau kita biarkan katarak lama-lama. Satu is saya kata tadi, kalau kanta tu terlalu keras, dia kalau buat pembedahan katarak, dia akan mendatangkan komplikasi yang lebih tinggi, yang setengah komplikasi boleh menjejaskan penglihatan secara permanen ya. Satu lagi, kalau keras sangat, kadang-kadang doktor pakar mata perlu melakukan pembedahan katarak secara konvensional, secara lama, teknik lama, iaitu instead of buat katarak tu melalui lubang yang kecil macam 2.7 mm, kita kena buat pembukaan besar di bahagian kornea sebanyak 5 mm ya, sebab nak keluarkan katarak tu secara sepenuhnya. Yang ini kita panggil extra capsular cataract extraction, ECCE. Dan jika ECCE dilakukan, pembedahan dia lama sedikit, dan proses pemulihan penglihatan selepas pembedahan memang memakan masa lama, sebab dia akan ada jahitan dan yang boleh menyebabkan astigmatism dan sebagainya. So itulah dua perkara yang saya rasa boleh menjejaskan. Perlu Okey doktor, kita dah sampai ke penghujung masa. Harap semua informasi dan jawapan doktor dapat menjawab semua soalan kepada penonton-penonton kita. Lagi sekali terima kasih Dr. Malisa sebab bersama Bella untuk Facebook Live session hari ini. Kami harap Facebook Live ni dapat memanfaatkan kepada penonton-penonton Sunway Specialist Center Damansara. Okey, stay safe. Jangan lupa like dan follow page Sunway Specialist Center Damansara untuk Facebook Live session yang akan datang. So stay tuned. Okay, bye Doktor. Thank you.
kasih semua. Terima kasih kepada penonton. Terima kasih kepada mereka yang soalan-soalan. Saya mohon maaf ya kalau saya menjawab soalan secara tidak jelas sangat. Tapi Tak apa, ada satu orang tu dia jawab. Thank you Dr. Malisa. So Dr. Malisa dah jawab soalan dia. thank you Okay Bella. Dr. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Good night. Bye. Terima kasih. Salam.